والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia, alhamdulillah, malam ini kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Tazkiratul Ghaflah fi Bayan Asraris Salat yang dikarang oleh Baba Al-Sar Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dan kita tengok pada muka surat yang ketiga, rahsia-rahsia bagi sembahyang. Kita baca pada perangkat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata maka Allah Tuhan yang amat mengetahui, dia kata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tidak sama dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia berkapuh. Dan apa dia makna berkapuh ni? Maknanya dia bertindih-tindih. Itu pengetahuan manusia. Dan pengetahuan manusia dia memerlukan kepada benda-benda yang lain. Sebagai contoh, tentang orang yang nak faham hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran misalnya, dia tak boleh baca tuan-tuan hanya pada teks Al-Quran saja. Dia mesti nak kena ada ilmu berkenaan dengan asbabun nuzul. Kemudian dia mesti nak kena tahu ilmu berkenaan dengan usulul fiqh. Kemudian dia kena ada pengetahuan berkenaan dengan qawaidul fiqh. Kemudian dia nak kena tahu pula tarikh tasyri'i. Kemudian dia kena tahu maqasid syar'iyah. Dan maka barulah dia boleh bawa keluar daripada satu-satu ayat, daripada satu-satu hadis
sebagai satu hukum, maka dia tak boleh baca dia ambil apa ni ayat tu lalu dia pun faham dengan fahaman dia sendiri, tak boleh. Kerana tu kata Nabi SAW, siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, kata Nabi, walaupun pendapatnya itu benar, karena akhta', dia tetap juga salah, kata Nabi. Dan maknanya untuk menafsirkan Al-Quran, untuk menafsirkan hadis, ada metodenya, ada dia punya cara dia. Jadi ni yang kita kata pengetahuan manusia tak sempurna. Tuan, dia perlu pada usul fiqh, dia perlu kepada balaghah, dia perlu kepada usul tafsir, dia perlu kepada usul hadis. Tuan tengok berapa banyak ilmu yang diperlukan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berkapung. Ini pengetahuan Allah Ta'ala. Ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala besar bagi dia. Maknanya ilmu tu satu bagi dia. Atau maknanya apa? Dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh mengetahui setiap perkara. Apa pun juga tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, innallaha ala kulli syai'in alim, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada setiap perkara. Dan makna syai', makna setiap perkara ni sama ada perkara yang besar-besar ataupun perkara yang halui, lebih daripada halui lagi. Dan semuanya itu adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka demikian ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu. Kalau kita contohnya belajar dalam bidang automotif, maka kepakaran dia dalam bidang automotif. Kalau dia nak kepada bidang-bidang yang lain, dia kena tambah lagi pengajian dia. Atau kita tengok orang yang nak jadi doktor, orang yang belajar medik misalnya. Atau medik dia tak sama dengan orang-orang lain belajar. Kenapa? Dia nak belah orang. Tuan, kerana dia nak bius orang. Tuan, maka dia punya BA, dia punya sarjana muda, dia bukan 4 tahun macam kuliah lain. Tuan, dia punya sarjana muda dia mengambil masa 7 tahun. Tuan, berlari daripada orang-orang lain. Orang lain 4 tahun, dia plus lagi 3 tahun lagi dalam kuliah medik. Tuan, maka demikian nak kata apa? Betapa lemahnya pengetahuan yang ada pada manusia. Kenapa? Kerana pengetahuan itu pun diberikan oleh Allah yang Maha Tahu. Sebab itu bila kata Tuhan yang amat mengetahui, tuan, dia tak sama dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia bertindih-tindih, berkapuh-kapuh. Tapi pengetahuan Allah besar bagi dia. Dengan satu pengetahuan ni, dia mengetahui keseluruhan perkara, sama ada perkara besar ataupun perkara yang kecil. Dan di situlah menunjukkan apa? Kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita kena i'tiqad, kita kena ada satu keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala layak bagi dia segala kamalan, atau layak bagi dia segala kesempurnaan, dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ni naqais, iaitulah segala kekurangan-kekurangan. Jadi Tuhan dengan makhluk dia berbeza. Kerana itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan apapun juga yang kita tengok benda yang paling hebat, kita tengok benda yang paling besar, ataupun yang terlintas dalam hati kita, dan Tuhan kata ulama itu bukan Tuhan. Dan Tuhan, jadi Tuhan itu dia berbeza daripada makhluk dia, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata Allah Tuhan yang amat mengetahui macam tadi. Maknanya pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang amat sempurna. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kata, وَمَا يَعْلَمُهَا وَمَا مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, kata Allah. Dan tidaklah satu helai daun yang gugur di atas muka bumi melainkan ianya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna sehelai daun ni bukan daun daripada pokok yang kita tanam dekat rumah kita. Bukan. Mana-mana tempat lah. Sama ada kita lah ni duduk di Mergong, tiba-tiba waktu sekarang ni 8:12 minit, atau ada sehelai daun yang gugur dekat mana? Dekat Saudi misalnya, ataupun di Madinah misalnya. Dan Allah Ta'ala kata tidaklah gugur sehelai daun itu melainkan ianya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan kat sini memberi faham dekat kita sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata lagi amat penyayang. Dan Tuan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kasih kepada hamba-hamba dia. Kerana itu dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kalaulah hamba aku dia mai kepada aku dengan jalan, kata Allah, maka aku akan pi kepada dia dalam keadaan aku berlari kepada dia. Tuan, maknanya apa? Sedikit yang dibuat oleh hamba akan dibalas begitu banyak daripada Allah. Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Antaranya kata Allah, wa man yuqridullaha qardan hasanan, kata Allah. Allah Ta'ala kata, siapa dia yang nak bagi pinjaman kepada aku dengan pinjaman yang baik, kata Allah. Atau maknanya, siapa dia yang nak infakkan harta, siapa dia orang yang nak mengorbankan apa yang ada pada sisi dia, aku nak pinjam, kata Allah. Dan bila mana kita bagi pinjam pada Allah, yakni kita korbankan untuk Allah, dan Allah Ta'ala kata fayudha'ifa lahu, pada masa itu kami gandakan ketika mana kami membayar kepada hamba-hamba kami. Dan sebab itu benda kebaikan ni bila kita buat sikit, balasan dia banyak daripada Allah. Dan tu antaranya kita tengok lepas daripada sembahyang ni, kata Tuhan sayang kat kita. Dan kita kalau sayanglah pada satu orang, kita suka pada satu orang, tak sejauh lah. Ni ustaz-ustaz kita yang duk mengajar ni,
Kalau balik-balik kuliah, tiba-tiba dia bawa anak isteri dia pergi minum tak apa di seberang jalan sana. Contoh saja. Tuan-tuan, kebetulan kita ada kat tempat tu. Tuan-tuan, ini pengalaman lah. Tuan-tuan, bila kita nak balik dan kemudian kaunter kadang ustaz ada orang bayar dah. Tuan-tuan, tak pasal-pasal dia bayar untuk kita. Ni pasal apa? Tuan-tuan, agak-agak kita nak belanja ke? Orang ni sanja-sanja dia tak ada. Takkan banyak. Melainkan kita kenal pada orang ni. Melainkan kita suka kepada dia. Melainkan kerana kita tahu dialah orang yang mengajar kita, dialah orang yang pandu kita. Dan maka kita berkenan untuk belanja dia. Dan maka Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kasih kepada hamba dia. Dan sebab itu manusia bila mana dia duduk di bawah apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan dia pasti akan mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Nabi SAW bila mana dia lahir di kota Mekah. Nabi bukan orang Madinah. Atau Nabi orang Mekah. Tapi selepas daripada 13 tahun duduk di kota Mekah Al-Mukarramah, buat kerja dakwah, tuan-tuan kena halau daripada kota Mekah. Sampai Nabi nak hijrah, Nabi pun kalih kepada kota Mekah sebelum Nabi tinggalkan kota Mekah ni. Dan Nabi kata apa? Wahai bumi Mekah, aku kasih kepada kamu. Tuan-tuan tengok betapa sayangnya Nabi SAW kepada kota Mekah. Tuan-tuan, saya pun bila tengok saya ada grup apa dia? Anak Mersing. Itu dia kan. Jadi bila tengok pantai Mersing, bila kita tengok apa ni kedai nasi dagang Mersing, tempat buat keropok Mersing, tuan-tuan, dia boleh kata dekat dalam hati dia kata apa? Raya ni confirm baliknya. Sebab itu tarawih tahun ni sampai 25 Ramadan kan. Kalau macam tahun-tahun yang sudah sampai sembahyang raya pun kita pergi sembahyang kat tempat orang jadi imam. Tahun ni insya-Allah sampai 25 Ramadan saja, lepas tu goodbye. Tuan, tanah air kita. Kemudian tempat apa ni lahir kita mula di situ. Tuan, tapi Nabi SAW dia dihalau keluar daripada kota Mekah. Nabi pergi ke Madinatul Munawwarah. Dan tuan, bila Nabi SAW dia pergi ke Madinah, akhirnya agama ini dapat dikembangkan. Dan tuan, bermula daripada Madinah lah Nabi SAW membuka empire. Bermula daripada Madinatul Munawwarah, bukan mula daripada Mekah. Dan nak mengajar pada kita, kadang-kadang satu benda yang kita suka tak baik buat kita. Dan kadang-kadang satu benda tak suka kita, tapi dia adalah benda yang terbaik untuk kita. Atau demikian kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi permintaan manusia adalah berdasarkan kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala dia akan beri yang terbaik untuk hamba dia. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudusi, kata Allah, haramtu zalimun, kata Allah, aku telah mengharamkan berlaku zalim kepada mana-mana hamba aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu orang yang berbuat zalim pada orang, dia punya dosa dia sangat besar kepada Allah. Pasal apa? Zalim ni Allah dah haramkan ke atas diri dia. Haram tu zaliman.
Aku haramkan, aku zalim kepada hamba-hamba aku, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala takkan zalimi manusia, melainkan apa yang dia beri adalah dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dia itu amat penyayang. Dan sebab itu amalan yang kita buat sikit, balasan sah daripada Allah. Tuan, tadi kita sembahyang, lepas daripada sembahyang kita pun zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan tuan, jangan penyegan, jangan malah kata untuk keluarkan suara. Keluarkan suara Subhanallah, Subhanallah. Kemudian gerakkan kita punya jari kita. Ada tasbih dan tasbih lah. Kalau tak ada tasbih, dengan jari kita gerakkan. Tuan, jangan malah tuan. Pasal amalan kebaikan ni, dia nak buat mesti dengan jalan mujahadah. Dan tuan, syaitan tak pernah rela kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak pernah rela. Dan tuan, masuklah juga orang yang nak ngajar ni, dia main jauh daripada Kuala Lumpur. Jadi bila dia ingat di traffic light sampai ada 7-8 traffic light, kadang-kadang dengan jalan jam pula lagi. Kata boleh kan ni? Tuan, syaitan ni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'idukumul faqra. Dia menjanjikan kepada kamu kefakiran. Dan tentu semua fikir adalah daripada syaitan. Itu semua cara fikir daripada iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat kita terbayang traffic light ada 7-8, kemudian dengan jam pula lagi. Dan tuan, tidakkah kita baca hadis Nabi SAW, orang yang mengajak kepada orang lain ni, seluruh makhluk mendoakan dia. Dan tuan, orang yang mengajak ni, bila mana dia berjalan, semua tempat yang dia lalui, kalau rumput-rumput lah, kalau andai kata habuk-habuk lah, kalau andai kata ada kerikil-kerikil, batu-batu kecil, dan semuanya itu mendoakan dia. Termasuklah ikan di lautan mendoakan untuk orang yang mengajak kepada orang lain. Tuan, Masya Allah, tak payah ceritalah pengalaman saya. Tapi tuan, selama mengajak orang ni, nikmat tu macam-macam diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, minta maaf, mungkin tak melampau lah kalau saya nak kata ada orang nak bagi anak dia pula lagi. Masya Allah, moga iman kuat kan. Bukan iman kuat, kita ada yang tak berani. Kalau berani lama dah. Masya Allah, barakallah. Tuan, maka demikianlah penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Jadi orang yang zikir lepas daripada sembahyang yang tadi kita sebut, dan tuan, dia punya pahala dia sebanyak buih di lautan. Dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dia sebut Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tuan, dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lepas sembahyang kita baca ayatul kursi. Dan tuan, dia nak kata Allah Ta'ala itu dia sayang, kasih pada hamba dia. Dan tuan, kita baca ayatul kursi lepas sembahyang. Syarat dia lepas sembahyang, kata Nabi SAW, antara kamu dengan syurga Allah adalah kematian, kata Rasulullah. Maknanya apa? Orang yang lepas sembahyang dia baca ayatul kursi, kalaulah ditakdirkan dia mati, dan tuan, tak ada apa lagi dah bagi dia.
melainkan dia terus dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, dengan hanya membaca ayatul kursi, tuan apa siapa dia yang tak hafal ayatul kursi dalam masjid ni? Siapa dia? Tuan, saya rasa tak ada orang yang tak hafal ayatul kursi. Dan saya rasa tak sahni tadi, lepas maghrib tadi, tak ada orang pun yang tak baca ayatul kursi yang dipimpin oleh imam kita. Dan kata Nabi SAW, dia baca ayatul kursi, antara dia dengan syurga hanya kematian, kata Nabi SAW. Tuan, penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, dia main hantar pada kita Nabi yang mudah untuk kita mencontohi dia. Dan tuan, Nabi dia tak turun daripada kalangan malaikat. Karena itu disebut di dalam tafsir An-Nusafi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nusafi rahimahullah ta'ala. Kata Imam An-Nusafi, setiap daripada utusan-utusan Allah, bila didatangkan oleh Allah, dia adalah seorang manusia. Atau Nabi SAW kata, ana basyarun mithlukum, kata Nabi, aku adalah manusia yang sama seperti kamu, kata Nabi. Dan kerana itu kita boleh ikut cara pakaian Nabi, kemudian kehidupan Nabi, kemudian pekerjaan Nabi. Kata Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Fiqh Sirah, kata Dr. Ramadan Al-Buti, kalaulah kamu baca sirah Nabi, seluruh daripada apa yang Nabi buat adalah apa yang kita lakukan dan yang berlaku di atas kita. Atau maknanya apa? Kehidupan Nabi itu adalah kehidupan yang boleh untuk kita contohi dia. Dan tuan, kalau Allah tak sayang kat kita, dia may hantar kat kita malaikat. Dan tuan, kalau dia may hantar kat kita malaikat, tak tahu kata. Malaikat dia tak pandai menikah. Dan tuan, malaikat dia tak mau makan, tak mau minum. Malaikat, kata Nabi SAW, ketika mana dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, tuan, Nabi SAW masuk dalam satu tempat nama dia Baitul Ma'mur. Tuan, Baitul Ma'mur ni ibarat kita kata masjid para malaikat. Tuan, malaikat akan sembahyang dalam Baitul Ma'mur. Tuan, kata Nabi SAW, malaikat ni kalaulah dia berdiri, dia takkan rokok melainkan bila mana dia diperintahkan oleh Allah. Masya Allah. Kata maknanya malaikat kalau dia diam terus. Kalau Allah kata rokok, baru dia rokok. Dan tuan, bila mana dia rokok, dia takkan iktidal balik dah, melainkan bila diperintahkan Allah untuk iktidal dan seterusnya. Dan tuan, agak-agak kita bolehnya, tak boleh. Kita sembahyang kat masjid pun, kalau panjang sikit pun dah isi lah. Tapi pelik kan? Kenapa di Mekah kita boleh panjang-panjang? Itu persoalan dia. Dekat Mekah, pasal apa yang boleh panjang-panjang? Dia kata siap cerita pula lagi. Siap cerita pula. Balik-balik dia kata, Pak dia sembahyang kat Masjidil Haram sono. Setiap kali sembahyang tu imam dia baca tak perasan, dia baca tu panjang. Tapi kita teriak lah, dia kata. Tapi balik main masjid kubur dia, tu imam baca panjang sikit, gila nak habis. Dan maka nak kena muhasabah balik kat tu. Macam mana kita boleh di Mekah saja, kemudian bila balik ke tempat kita, roh itu hilang. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala itu amat penyayang kepada hamba-hamba dia. Mengajar ia akan manusia.
supaya berhadap kepadanya pada sehari semalam 5 kali. Tuan-tuan, jadi sembahyang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni, yang ini adalah kerana pertama kehendak Allah Taala. Allah nak manusia ni ada masa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebab itu sembahyang dia adalah ikatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman segala ikatan iman akan terai. Dan akan terbuka sedikit demi sedikit. Orang akhir zaman dah tak ada malu, dah tak terai malu tu. Dan orang di akhir zaman dia dah sibuk dengan dunia, tak memikirkan kehidupan akhirat. Dan terai satu lagi ikatan. Dan kata Nabi SAW, ikatan terakhir. Kalau yang ni terlerai, tak ada apa lagi dah. Tak ada ikatan dah. Dan apa dia ikatan tu? As-salah, kata Nabi. Ikatan itu adalah ikatan sembahyang, kata Nabi SAW. Maknanya, orang yang tidak sembahyang, dia tidak ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi SAW, ju'ilatis salat qurrata aini, kata Rasulullah. Dijadikan sembahyang ini penyejuk mata bagi aku, kata Nabi. Dan Nabi tenang bila mana dalam sembahyang. Dan Nabi suka kalau Nabi mendirikan sembahyang. Sebab itu ada sahabat jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, antis su'al, aku ni ada hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana aku nak buat, ya Rasulullah? Aku ada hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ajak pada sahabat ni, salli rak'atain summa sil, kata Rasulullah. Dirikan sembahyang 2 rakaat, kemudian minta apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Datuk Nabi cukup gemar sembahyang ni, sehingga kan di dalam Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia kata apa? Nabi sembahyang Nabi ni hatta waramat qadamah, sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Nabi sembahyang sampai bengkak kaki. Punyalah Nabi ni suka sembahyang, sehingga Nabi kata apa? Dijadikan sembahyang penyejuk mata bagi aku, kata Nabi SAW. Datang sebab itu kita kena tahu hakikat. Hakikat apa dia? Masa kita sembahyang, kita sedang menghadap kepada sumber rezeki. Dan tentulah sumber rezeki kita. Dan ketika mana kita sembahyang, kita sedang berhadapan dengan sumber ketenangan. Dia yang bagi ketenangan. Dan ketika mana kita sembahyang, kita sedang berhadapan dengan yang maha penjaga. Dialah yang jaga kita. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala kata, ayat ni ayat mengesahkan Allah. Allah Taala kata, wa laqad makkannakum fil ardi. Manusia, tempat duduk yang kamu duduk tu aku beri, kata Allah. Kemudian kamu dah ada tempat duduk, kamu dah ada rumah yang selesa, kata Allah. Wa narzuqukum, apa yang kamu dapat, apa yang kamu pakai, apa juga yang kamu guna, narzuqukum, kami yang beri kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata sebab tu pelik macam mana orang masa dia nak sembahyang dan lagi tengok handphone, cek lagi handphone. Cek lagi handphone, lagi teruk lagi. Dia dah masuk masjid, dia nak sembahyang, dan kalau dia cek inbox, tiba-tiba satu mesej tu kata kat dia,
minta jumpa dengan saya segera. Pasal apa petang ni penting. Kalau kamu tak mai segera, habis peluang kamu habis. Tuan keluar balik daripada masjid. Keluar balik daripada masjid, tak ada elok dah. Dia nak menghadap Allah, tak ada elok dah. Masuk dalam masjid dalam keadaan dia dah berwuduk dah. Dan keluar balik dia. Masya Allah. Dan maka sembahyang ni Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita ni sehari semalam 5 kali mesti menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala melalui sembahyang ini menunjukkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala kata, inni ahabbu an asma'a sauta. Aku suka mendengar suara daripada hamba-hamba aku, kata Allah. Dan sebab itu Fatihah yang kita baca ni Allah Taala jawab. Dan bukan baca saja tu, Tuhan jawab bacaan Fatihah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Dan Allah Ta'ala kata apa? Hamidani abdi. Hamba aku telah pun memuji kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sampailah kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala kata hadza lakum. Yang ni untuk kamu, kata Allah. Dan nampak makna ayat tu. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau lah kami minta pertolongan. Dan Allah Ta'ala kata hadza lakum. Yang ni untuk kamu, kata Allah. Maknanya apa? Dan orang yang sembahyang, dia minta apapun, dan Tuhan pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu orang sembahyang ni, kalau dia jaga sembahyang, semua urusan beres. Dan orang sembahyang, dia jauh macam mana pun daripada Allah, akhirnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang sembahyang. Dan sebab itu zaman Nabi SAW, ada satu orang sahabat jumpa dengan Nabi SAW. Dia mengaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang kawan kita ni dia suka mencuri, tapi dia sembahyang. Dia ni sembahyang tapi mencuri boleh tahan. Macam kita. Kita sembahyang, sembahyang, tapi ada lah yang apa ni kat rumah tak buka TV. Kalau siapa ada ni hantu wali, kita akan tengok TV, televisyen, sebelah rancangan apa ni, kita bercontoh lah kan? Sebelah rancangan apa? Rancangan mari mengaji misalnya. Rancangan tu dia baca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dia terang kat kita. Sebelah tu cerita tu. Sebelah tu cerita tu. Masya Allah, cepatnya dia apa ni, dia alihkan channel. Dia mengaji, dia tengok tepi dia. Tengok tepi cerita tu, tengok tepi ada bola, dan tuan tinggal habis Al-Quran ni. Tuan, maka kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia kasih kepada hamba dia, maka dia buat sembahyang satu hari 5 kali ni. Dan tujuannya untuk apa? Manusia balik pada Allah, dan juga supaya manusia kok mana sekalipun dia tak akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi tadi, dan bila mana sahabat ni kata dia sembahyang tapi dia mencuri, kata Nabi SAW, tak apa, lambat laun sembahyang yang dia dirikan akan memberi hidayah pada dia. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, pada sehari semalam 5 kali, pada masa yang tertentu di masa terhadapnya kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dapatlah seorang itu menuju hatinya akan Allah Ta'ala,
dan berpaling hati dan anggotanya daripada yang lain daripada Allah Ta'ala serta pertolongan daripadanya. Atau yang ini nanti kita akan terang pada pertemuan yang akan datang insya-Allah Ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.